Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, uh, hari ini Ustazah nak masuk tajuk baru iaitu tajuk hadas. Dan kalau sempat, Ustazah nak masuk tajuk nifas, biladah dan istihadah. Okey. Sebelum kita masuk nifas, masuk biladah dan istihadah, semua sebab darah lah yang 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 khusus pada perempuan. Zat akan masuk dulu bab hadas. Okey. Mari kita tengok bab hadas. Hadas ni Ustazah tak explain lagi rasanya. Tapi hadas ni mudah je, tajuk mudah je. Sebelum kita faham tajuk-tajuk yang lain, mandi wajib, wuduk dan sebagainya, kita kena faham dulu hadas. Hadas ni adalah dia punya asas yang besar yang kita setiap orang kena wajib tahulah. Okey. First, mari kita tengok pengertian hadas. Okey, hadas ni maksudnya keadaan di mana seseorang tersebut tidak boleh uh, menghalang diri daripada beribadah. Keadaan di mana seseorang dia tidak boleh melakukan ibadah melainkan dia kena ambil wuduk ataupun kena mandi wajib. Dua. Berwuduk ataupun mandi wajib. Okey. Contoh yang paling mudah lah hadas ni ada dua jenis iaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau nak faham, hadas kecil ni ialah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Itulah hadas kecil. Okey? Sebab apa? Sebab kalau kita nak beribadah, kan kita nak solat, kita nak menyentuh Al-Quran, kita nak tawaf, nak melakukan ibadah, kita kena ada wuduk. Jadi hadas kecil ni adalah perkara yang menyebabkan hadas kecil ni adalah perkara yang membatalkan wuduk. Itu kita nak faham. Hadas kecil adalah perkara yang membatalkan wuduk. Okey, hadas besar ni macam mana? Uh, hadas besar ni yang lebih berat sikit daripada hadas kecil. Hadas besar ni dia ada, kalau macam perempuan, macam nifas, haid, semua tu, dia ada kategori-kategori dia lah. Nanti saya explain. Okey. First, mari kita tengok dulu perbezaan antara hadas dan najis. Najis, Ustazah dah explain dah sebelum ni. Najis apa? Najis ringan, okey? Najis sederhana, najis berat, apa semua tu kan? Tapi berbeza hadas dengan najis, okey? Najis ni benda kotor lah yang kita boleh tengok, yang boleh dilihat benda tu, kotor. Hadas ni tidak boleh dilihat. Dia adalah keadaan di mana orang tu terbatas solat. Contohnya terkentut ke, kita nampak ke kentut kita kan? Keadaan tersebutlah yang menyebabkan kita tak boleh nak beribadah semua tu kan. Okey. Hadas ni dia boleh disucikan dengan wuduk, mandi wajib ataupun bertayamum. Okey, itu kena tengok mandi wajib ataupun bertayamum. Mandi wajib ni khusus kepada hadas besar. Berwuduk khusus kepada hadas kecil. Itu kena ingat. Okey. Mari kita tengok hadas kecil. Tadi Ustaz dah explain dah. Hadas ni ada dua. Hadas kecil dan hadas besar. Sekarang hadas kecil ni ialah keadaan di mana seseorang itu tak boleh melakukan ibadah melainkan dia kena ambil wuduk. Ataupun paling mudah lah perkara yang membatalkan wuduk itu mudah. Jadi kalau orang tu dia berhadas kecil, dia kena wajib berwuduk semula untuk melakukan ibadah. Contohnya solat ke, tawaf ke, menyentuh Al-Quran ke, ikutlah. Itu hadas kecil lah. Faham hadas kecil. So, kalau kita tengok kat sini, perkara yang menyebabkan hadas kecil, iaitu batal wuduk lah. Kan, keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Kubul ni adalah kemaluan kita yang depan. Okey? Lelaki perempuan berbezalah kubul ni.
Tapi dubur sama je, lelaki perempuan sama. Yang itu kemaluan kat belakang. Itu dubur. Yang keluar tahi selalunya. Yang depan keluar air kencing dan sebagainya kan. Jadi kalau keluar sesuatu daripada kita kubur dan dubur, kita kena ambil wudu. Dan kita kentut ke, kan? Kita kena ambil wudu. Okey. Yang kedua adalah tidur yang tidak tetap dua papan punggung. Okey. Tidur yang tidak tetap dua papan punggung ni, kita tidur menyarak. Kita tidur baring. Kita tak sedar kita tidur. Tuk-tuk kita terkentut ke, kita tak tahu. Mungkin keluar daripada punggung kita ke, kentut ke apa ke. Tidur yang tidak tetap dua papan punggung. Tapi kalau kita tidur sambil duduk, tak ada masalah. Tak batal tak batal wuduk lah. Tidur, tidur macam ni. Contohlah kan, kita selalunya kalau setengah orang kan, di tarawih ke apa ke, dia ngantuk, dia tidur sekejap. Tidur tu, tidur macam ni. Tidur duduk. Tapi kenapa tidur duduk? Sebab tidur duduk ni, punggung kita tahu. Kita kentut bila kan. Kita automatik kita tahu. Kita kentut. Itu tidur yang tidak tetap tidur yang tetap dua punggung. Okey. Tidur tetap dua punggung ni, kita tidur, kita tak sedar kita ke kanan, ke kiri, kita menyarak apa semua tu kan. Mungkin dalam kita tidur tempoh, mungkin tak tahulah, mungkin 15 minit kita tidur tu, kita terkentut, kan? Mungkin kita tersentuh kemaluan kita sendiri. Kita tak tahu, kan? Jadi, kalau ngantuk, kalau tak nak batalkan wuduk, tidur, sambil duduk je lah. Mudah. Okey. Yang ketiga ialah hilang akal seperti pitam atau mabuk. Okey. Hilang akal seperti pitam atau mabuk. Contoh, kalau ada orang dia tak boleh naik kenderaan. Contoh kan, dia mabuk. Dia muntah-muntah kan, dia mabuk. Dia pening lalak. Mabuk ni, dia tak ada kesedaran. Dia tak ada kesedaran. Dia apa, dia mabuk kenderaan apa semua, tak ingat dah waktu pukul berapa. Itu dia kena ambil wuduk lah. Nanti keadaan dia dah elok, dia kena ambil wuduk, kan. Ada orang dia macam mabuk kenderaan, mabuk lauk, muntah-muntah, pengsan, ada juga sampai pengsan. Dia kena ambil wuduk. Okey, baik. Yang keempat ialah bersentuhan dengan kulit lelaki dengan perempuan yang halal nikah tanpa lapik. Bersentuhan kulit lelaki. Contoh, kita duduk kat pasar, kan? Ramai orang ni kan. Lepas tu kita pun terlanggar seseorang. Orang tu pun, contohlah kan, tersentuh tangan dia ke, dia tersentuh tangan kita ke, kita dah ambil sembahyang dah. Kita nak pergi masjid dan nak tak boleh. Kita kena ambil wuduk. Bersentuh. Tapi kalau perempuan ataupun lelaki yang haram nikah. Okay, faham konsep halal nikah dan konsep haram nikah. Halal nikah ni ajnabi lah. Lelaki yang kita tak boleh tunjuk rambut kita. Okay? Tak boleh tunjuk aurat kita. Sepupu kita tak boleh tunjuk. Itu halal nikah. Walaupun itu sepupu kita. Okay. Kalau uh, adik-adik ipar kita contoh, tak boleh juga. Tak boleh, tak boleh. Lelaki yang perempuan tak boleh. Tak boleh tunjuk tudung, tak boleh tunjuk tudung, tak boleh tunjuk rambut, tutup aurat. Okey. Kalau bapa saudara sabit contohlah kan. Kita ada mak saudara kita. Mak saudara kita kahwin dengan seorang lelaki. Kalau ikut kan bapa saudara kita dah kan. Tapi kita tak boleh tunjuk rambut kita dekat bapa saudara kita tu, tak boleh. Melainkan bapa saudara kita adalah bapa saudara kita yang betul. Berkahwin dengan mak saudara kita yang sabit, tak ada masalah. Yang tu sebab dia perempuan kan, so no worries lah. Tapi yang tu bab haram nikah. Sorry, halal nikah. Maksudnya kita tak boleh tunjuk rambut. Mudah. Haram nikah, kita boleh tunjuk aurat. Tak berdosa pun. Macam ayah kita, abang kita, macam adik-beradik kita yang lelaki kan. Kan, atuk kita, bapa saudara kita, contoh kan. Tapi fupu tak boleh. Fupu tak boleh. Itu adalah kategori haram nikah. Okey, mudah, simple je. Tak faham? Macam tu.
Okey, yang kelima adalah menyentuh kubul atau dubur manusia dengan tapak tangan atau perut jari. Okey, tapak tangan, perut jari. Contoh, kalau kita tarawih kan, tiba-tiba kita nak kencing, kita pun kencing, kan. Lepas tu, of course kita ambil sembahyang semula. Lepas tu, kita pun ambil tisu ke, ambil kain ke, kita nak lap kita punya kemaluan kita kan basah kan lepas kita kencing ke apa kan. Kan, pastikan tangan kita tu dilapik dengan kain atau dilapik dengan tisu. Supaya tangan punggung jari pula. Perut jari kita ni, ini jari ujung jari tak kena kemaluan kita Even tersentuh sikit pun, dia boleh batal air semayang. Dan kita kena ambil air semayang balik. Okay? Ah, ataupun kita punya adik kita ke berak ke apa ke kan. Kita dah ambil air semayang dah waktu tu. Tapi adik kita berak, dia kita basuh kan. Basuh apa kemaluan adik kita kan. Maksud baby kan basuh-basuh tak boleh. Dia kena ambil air semayang balik lah. Okay. 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 Kalau kita tengok kat sini kan, contoh orang yang berhadas kecil. Cuba kalau tengok kat gambar ni, Ali tidur dengan tidak tetap dua papan tubuh. Tengok dia tidur baring macam ni, tidur atas katil lagi. Dengan berselimut lagi. Kan selalunya kalau tidur macam ni, dia tak sedar. Jadi dia akan ke kanan, ke kiri, punggung dia tak tetap dekat satu satu tempat. Itu maksud dia. Tak tetap pada satu tempat, punggung dia alik kanan, alik kiri kan. Walaupun kita hanya tidur 5 minit saja, tapi kita tidur baring, kita kena ambil semayang. Sebab kita takut punggung kita tu tak tetap menyebabkan kita terkentut tanpa sengaja kan. Terkentut tanpa kita sedar kan. Tak boleh. Unless kalau duduk, tidur, tidur. Kalau duduk saja kan, punggung kita tetap di satu tempat. Tetap punggung kita berada di satu tempat macam ni. Tidur. So no worries. Okay. Itu kita faham Yang kedua adalah ambil Aziz pitam kerana terlalu panas. Ada orang kan sekarang tengah heat wave kan. Apa? Tengah panas sekarang ni kan. Cuaca panas sekarang kan. Ada orang dia pitam kan. Dia pensan tu semua tu kan. Ada orang dia ambil sembahyang kat rumah, tiba-tiba nak pergi masjid, nak pergi masjid tu dia pingsan, sebab panas sangat contohlah kan. Tak boleh lah, dia kena ambil air sembahyang balik. Okay. Yang ketiga, talib terkentut selepas mengambil wuduk. Baik. Talib terkentut selepas mengambil wuduk. Inilah sentiasa yang berlaku pada kita lah. Yang common lah kalau Ustazah pun lepas terawih ke apa ke kan. Antara terawih, antara apa, rakaat ni kena rakaat ni kan dia ada bacaan doa sikit kan. Jadi kalau sudah terkentut ke nak kencing ke kita ambil sembahyang tiba-tiba keluar tu terkentut. Kena ambil air sembahyang balik lah. Okey, kena ambil air sembahyang balik. Okey. Nabilah membuang air kecil atau air besar. Mudah kencing ke, nak berak ke, itu adalah perkara yang menghalang wuduk, pula, menghalang ibadah. Jadi macam mana kita nak bagi uh, kita nak beribadah balik, kena ambil wuduk. Ingat hadas kecil perkara yang membatalkan wuduk. Mudah. Dan macam mana kita nak menyucikan hadas kecil, ambil wuduk. Itu mudah. Okey. Yang kedua, kita tengok kategori hadas besar. Hadas besar ni keadaan tidak suci pada diri seseorang tersebut menyebabkan ia diwajibkan mandi jika hendak melakukan ibadah seperti solat, tawaf, menyentuh atau okey. Paling mudah lah nak faham. Hadas besar ni dia perkara yang dia tidak boleh yang tidak boleh kita sucikan melainkan dengan mandi wajib. Mudah. Contoh kalau kita period, the haid contoh kan, dalam tempoh 7 ke 8 hari, kan, kita tidak suci. Maksudnya kita tak suci lah masa tu. Maksudnya, bila 7 hari kita tak suci tu, kalau kita ambil wuduk ke, kita solat ke, haram. Sebab keadaan kita masa tu, tengah hadas besar. Masih. Okey. Faham? Itu adalah hadas besar lah. Okey. Perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar. Contohnya keluar mani sama ada di dalam mimpi atau jaga.
Kan? Kalau bagi lelaki, dia keluar mani, menunjukkan bahawa dia dah balik lah. Selalunya dia akan mimpi pelik-pelik lah. Mimpi yang mimpi basah lah orang kata kan. Jadi dia keluar mani. Masa tu dia balik lah. Jadi dia kena mandi wajib. Perempuan sama. Kalau perempuan keluar period, nanti bila dah habis period, dia kena mandi wajib. Dan dia kena menunaikan, dan dia kena mandi wajib untuk melakukan ibadah. Okey, bersetubuh. Okey, bersetubuh bagi lelaki dan perempuan, ya, bersetubuh uh, adalah perkara yang menghalang kita ibadah lah. Jadi kalau suami atau isteri, kalau bersama kan, contoh kan, lepas tu dia kena mandi wajib. Dia tak boleh ambil semayang, tak boleh, tak boleh. Itu dah sekecil. Bersetubuh dia dah sebesar. Jadi dia kena mandi wajib. Okey. Meninggal dunia, of course. Kalau dia mati. Kalau dia mati, dia kena mandi wajib lah. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita tengok apa orang, kalau kita tengok kan selama kita mati ke meninggal ke kan, pasti dia akan mandi dulu sebelum dia sebelum dia dia apa bungkus jenazah tu kan. Dia akan mandi wajib dulu. Sebab apa? Sebab itulah syarat dia lah, meninggal dunia yang bukan mati syahid. Kalau yang mati syahid, tak perlu. Tak perlu. Yang mati syahid, cakap Palestin tu kan, kena tembak apa semua tu, mati syahid dulu. Sebab tu dia orang, kalau tengok dia orang angkat je, apa, jenazah-jenazah yang meninggal orang Palestin tu, semua di kampus macam tu je. Hmm. Balik-balik, kampus. Ada kampus banyak, yang satu liang. Ada kampus satu-satu. Sebab apa? Sebab tak perlu dah. Tak perlu. Sebab mati syahid ni, dia tak perlu mandi pun. Syarat dia tak perlu mandi. Okay. Yang perempuan ni, okay. Yang perempuan ni rumit sikit lah. Okay, yang perempuan ni keluar darah haid. Darah haid ni, perempuan setiap bulan, of course, kita akan datang period. Itu kita ingat setiap bulan, perempuan akan datang period. Dan itu adalah menunjukkan kita sihat. Itu adalah typically Allah kejadian kita, yang Allah buat untuk perempuan. Itu kita ingat lah. Okay, haid ni, uh, haid ni dia temporary. Contoh ni, kalau orang dia macam haid lama 14 hari kan. Ada orang sekejap je 5 hari je. Ada orang 3 hari je haid kan. Ada orang 7 ke 8 hari. Itu normal. Dan contoh kan, dalam 5 hari, kita dah tak keluar period lah. Jadi kita kena mandi wajib lah. Ha, Alhamdulillah. Jadi kita kena mandi wajib untuk melakukan ibadah. Itu adalah darah haid. Darah nifas ni, okey, darah nifas dan darah wiladah. Wiladah ni adalah darah ketika seorang wanita itu melahirkan anak. Bila nak menerang tu, menerang anak dia kan, masa tu keluar darah wiladah. Tetapi, wiladah ni dia akan keluar banyak. Boom, akan keluar banyak. Darah nifas ni, dia akan keluar sikit-sikit selama 3 bulan selepas melahirkan anak. Itulah darah nifas. Jadi perempuan, ketika dia darah nifas, dia tak boleh 3 bulan. Tak tahulah, ada setengah 3 bulan kan. Saya tak tahulah darah nifas ni berapa tempohnya. Saya tak kahwin lagi. Tapi saya nak cerita yang darah nifas ni akan keluar selepas melahirkan anak. Mungkin ada beberapa minggu setelahnya kan. Ah, tak boleh. Masa tu wanita tu tak suci. Bila tak suci, dia tak boleh melakukan persetubuhan. Sama juga haid tak boleh melakukan persetubuhan. Dan dia juga tak boleh melakukan ibadah. Kalau time tu dia bulan puasa. Contoh, dia lahirkan anak sehari sebelum puasa. Contoh, 30 Syakban. Esok dia keluar darah nifas. Sebulan lah dia tak puasa. Sebulan tu je lah dia akan kena ganti balik. Itu adalah darah nifas. Baik, faham. Okey. Mudah je. Cara-cara nak bersuci daripada hadas. Okey, macam saya sebut tadi, nak suci daripada hadas kecil, perkara yang tak wuduk tadi lah. Kita kena berwuduk. Okey. Kalau hadas besar, kita kena mandi wajib. Okey. Tapi Ustazah bertayamum macam mana? Okey, bertayamum ni hanya untuk kalau tak ada air saja.
Oops. Ya, baik. Cara untuk bersuci daripada hadas kecil. Pertama, berwuduk. Kedua, bertayamum jika tiada air. Ah, seseorang yang berhadas kecil dibolehkan untuk melakukan ibadah tertentu seperti solat, tawaf membawa atau menyentuh Al-Quran hanya setelah ia berwuduk atau bertayamum. Itu adalah cara-cara cara bersuci daripada hadas kecil berwuduk. Mudah. Kalau untuk hadas besar, Alhamdulillah. Mandi wajib je. Mandi wajib. Kita dilarang melakukan ibadah tertentu seperti solat, tawaf, membawa atau menuntut Al-Quran jika kita berhadas besar, melainkan setelah melakukan salah satu daripada perkara di bawah mandi wajib ataupun tayamum. Okey, contohlah kan, kalau dia nifas ataupun dia period ke apa, dalam tempoh tu, dia nak baca Al-Quran, dia nak menyentuh Al-Quran, nak bawa tak boleh. Haram menyentuh Al-Quran, tak boleh. Jadi dalam tempoh 6 bulan tu, sebab tu kalau setengah setengah orang kan, ada setengah kan, perempuan ni istimewa sebab ada cuti daripada melakukan ibadah. Yang tu lah, cuti daripada melakukan ibadah. Tapi kalau contoh, dia tak ada semayang 7 hari. Dia tak perlu ganti pun solat dia 7 hari tu. Tak boleh ganti pun. Sebab halangan yang bersebab lah. Jadi dia tak boleh, dia tak perlu diganti. Tapi puasa ya, puasa kena ganti. Kalau period time puasa kena ganti. Kalau nifas sebulan, sebulan lah kena ganti. Ah, kalau solat tak boleh. Okey. Itu adalah hadas besar. Contoh, um, kalau kita ada hubungan dengan suami kan, berhubungan kan, um, berhubungan dengan bersetubuh lah kan, dah saya sebut bersetubuh. Lepas tu uh, kita pun nak mandi, contohlah kan nak mandi. Kita pun kita tidur contoh dengan suami, tiba-tiba dah nak dekat subuh dah kan, dah nak habis subuh, kita terbangun habis subuh contoh kan. Dia tak boleh solat, dia kena mandi juga. Kena mandi wajib juga, barulah solat itu dia kena solat. Tak kisahlah solat dia tu solat gajah ke, solat subuh gajah kan, istilah kita panggil kalau subuh tu subuh subuh lambat. hmm. Jadi dia kena juga mandi, tak boleh tak mandi, kena mandi wajib lah. Okey. Okey. Perkara yang dilarang ketika berhadas. Okey, ini mudah je. Larangan-larangan ketika kita berhadas. Perkara-perkara yang kita tak boleh buat ketika kita berhadas. Pertama, ketika hadas kecil, melakukan solat sama ada yang wajib atau sunat. Berhadas kecil, solat lah. Solat wajib ke, solat sunat ke, kita kita tak boleh apa? uh, Larangan lah, tidak apa tidak macam mana saya nak sebut kita tidak boleh mendirikan solat ketika kita baras kecil. Tapi kalau kita tinggal solat ketika ada kecil itu berdosa sebab ras kecil kat sini ada sekecil saja. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena ambil wuduk. Kena ambil wuduk barulah kita boleh solat. Tawaf. Tawaf kena ada ambil semayang. Okay? Tawaf. Ketiga, menyentuh atau membawa Al-Quran. Tapi membaca Al-Quran tak ada masalah. Menyentuh dan membawa Al-Quran itu yang kita tak boleh apa mm, menyentuh atau membawa Al-Quran, kita tak boleh kalau tak ada ismayang. Tapi kalau membaca tak ada masalah. Membaca okey. Okey, membaca okey. Contoh, kita baca dekat screen ke, dekat telefon ke, contohlah kan, tak ada masalah lah. Tiba-tiba kan kat sekolah kan, contoh, bacaan Yasin. Masa tu kita tak period pun. Tapi kita dah berak pagi tadi rumah lepas subuh, kita dah berak apa semua-semua. Jadi kita dalam keadaan hadas kecil lah masa tu. Tapi tiba-tiba pergi sekolah perhimpunan kena baca surah Al-Fatihah contoh. Lepas tu kena baca surah Yasin.
kita nak baca dalam telefon tak ada masalah. Telefon ke apa ke. Ataupun kita dah hafal ke surah tertentu, nak baca tak ada masalah. Atau apa kawan kita pegang ke, ah, Yasin kan pegang, kita baca tengok macam tu, baca tak ada masalah. Tak ada ismail, tak ada, tak apa. Tapi kalau kita menyentuh, tersentuh ke apa ke, membawa, tak boleh lah. Contoh, ada certain budak tahfiz ke apa ke kan, dia kena bawa Quran. Di sekolah kena bawa Quran. Jadi, bila dia bawa Quran, dia menyentuhnya Al-Quran, dia kena ada ismayang. Okey. Yang keempat, membaca khutbah Jumaat. Okey. Ini bagi lelaki lah. Dia tak boleh baca khutbah Jumaat, melainkan kena ada ismayang lah. Sujud syukur atau tilawah. Okey. Okey. Itu adalah berhadas kecil. Larangan ketika berhadas besar. Alhamdulillah. Ketika hadas, sorry. Ketika hadas besar. Hadas besar ni macam Ustaz tak kata tadi lah kan. Kita nak menyucikan hadas besar ni dengan mandi wajib ataupun tayamum kalau tak ada air lah. Mandi wajib ataupun tayamum. Okey, pertama mendirikan solat sama ada wajib ataupun sunat. Okey, kalau kita tengah period ke, kan nifas ke, perempuan ni istimewa sikit. Dia macam atau bagi cuti tentu kan. Nifas ke, wiradah ke, kan haid kan. Kalau kita banyak hari kita tinggal solat sebab period, sebab kita nifas, apa semua tu kan, tak perlu kita ganti. Tak perlu ganti. Tapi puasa kena ganti. Puasa kena ganti. Solat tak perlu ganti. Tawaf. Macam tadilah. Sama juga macam berhadas kecil. Tawaf tak boleh. 3, menyentuh atau membawa Al-Quran. Sama macam hadas kecil tadi. Menyentuh dan membawa Al-Quran. Membaca khutbah Jumaat sama juga macam tadilah. Hadas kecil. Sujud syukur dan atau tilawah pun sama macam hadas kecil juga. Tapi hadas besar ni ada penambahan. Membaca Al-Quran. Yes. Membaca Al-Quran. Okey. Kalau kita tengah period kan, tiba-tiba Ustazah suruh kita baca surah Yasin ke apa ke kan. Suruh baca Yasin, suruh baca Al-Quran ke kan. Tak boleh. Sebab masa tu kita tengah period. Al-Quran ni adalah holy book. Holy book Al-Quranul Karim. Al-Quran yang mulia. Holy book. Buku yang kita tak boleh sembarangan letak, tak boleh sembarangan pegang, tak boleh juga sembarangan uh, kita 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 pegang. Faham tak maksud saya? Jadi Al-Quran ni macam Hollywood lah. Kita tak boleh nak membaca Al-Quran kalau kita tengah dalam keadaan tidak suci. Nak pegang pun kita kena keadaan kita suci. Kena menutup aurat, kena ambil semayang. Kena lelaki dengan perempuan kena tutup aurat. Nak baca, nak tengok pun kena tutup aurat. Faham tak? Okay. Sebab macam Ustazah kata sebelum ni kan, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi kita tak boleh sembarangan melakukan perkara yang tidak menghormati Al-Quran. Tak boleh. Nanti kalau nak masuk bab Al-Quran nanti, adab bersama Al-Quran nanti bab lain saya akan cerita pula. Okey. Yang ketujuh, berpuasa bagi perempuan haid dan nifas. Berpuasa bagi perempuan haid dan nifas. Okey. Kalau dia haid dan nifas, dia kena ganti balik lah. Kalau lah dia nifas sebulan, 30 hari Ramadan tu, 30 hari Ramadan tu lah dia kena ganti balik. Tak apalah perempuan ada tempoh setahun pula sebelum nak masuk Ramadan tahun depan. Jadi dia ada masa lah untuk ganti 30 hari tu. Okey. Yang ke-8, berhenti atau duduk di dalam masjid. Okey, bagi perempuan haid dan nifas. Perempuan kalau dia tengah period ke, tengah nifas ke, dia tak boleh duduk dalam masjid. Tujuan kenapa? Sebabnya tak nak bagi sebab macam ni tau. Darah tu sebenarnya najis dah sebenarnya. Darah nifas tu najis sebenarnya. Bila kita nak masuk masjid ni tempat yang kita kena pastikan bersih. Sebab apa? Masjid tempat kita solat. So kalau tempat solat kita kena pastikan kena bersih. Jadi kalau perempuan yang nifas ni, kita khawatiri takut darah tu terkena pada mana-mana tempat dalam masjid.
Faham. Sebab itu perempuan dilarang lah duduk, berhenti atau duduk dalam masjid. Okey. Tapi kalau nak jalan, masuk keluar apa? Masuk pintu depan, keluar pintu belakang straight, tak berhenti. Tak ada masalah. Tapi ada kau kan buat macam tu, kan? Setengah orang dia akan duduk dekat tangga, tak ada masalah. Tapi dalam masjid, tempat orang menunaikan solat, tempat orang dah buat saf solat tu, dia fikir dilarang lah. Tak payahlah, tak payah buat. Duduk kat luar je. Okey. Sama juga najis tak? Contoh yang akan saya sebut. Ada anjing tiba-tiba masuk dalam masjid kan. Kita tahu itu anjing. Macam mana kita tahu? Tapak tangan dia. Contoh, ada kesan-kesan tapak dekat dalam masjid apa semua. Kan? Jadi macam mana kita ada setengah orang, dia bersih kawasan tu je. Tak boleh. Dia kena bersih satu masjid. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Anjing tu mungkin pergi kat sini, pergi kat sini, pergi kat sini. Kan? Jadi dia kena bersih satu masjid. Dia kena sebab tak nak sebab masjid masjid ni kan tempat kita solat. Dia berbeza dengan dalam rumah ataupun tiba-tiba anjing ke masuk dalam rumah kan dia ataupun tempat kereta ke dia kencing atas kereta kita kan. Kita bersih kawasan tu je lah. Tak perlu basuh satu kereta. Tetapi dalam masjid kalau ada anjing berak situ kita kena bersih satu masjid. Sebab kita khawatiri takut anjing masuk tu dia pergi ke sana kemari kan. Takut-takut nanti kita khawatiri takut solat kita tak sah je. Itu setengah orang dia akan basuh satu masjid. Okey. Yang kesembilan, last kali adalah bersetubuh bagi perempuan haid dan nifas. Bersetubuh bagi perempuan haid dan nifas. Yang ni uh, bersetubuh ketika rasa besar kecuali bagi perempuan haid dan nifas dia tak boleh bersetubuh contoh kalau perempuan tengah haid ke tengah nifas ke dia tak boleh disentuh perempuan tu dan suami ke mana-mana ke pasangan lelaki tak boleh melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut sebab apa? Sebab perempuan tu tak suci. Perempuan tu tak suci, haid ke nifas ke dia tak boleh. Okey. Dan kenapa bersetubuh ini kena mandi wajib? Sebab bersetubuh ni dia akan keluar air mani. Macam saya sebut tadi kan. Keluar air mani, dia adalah perkara yang menyebabkan hadas besar. Bila bersetubuh, dia keluar air mani. Betul, perempuan pun sama, keluar air mani. Dua-dua. Cuma air mani perempuan dia keluar ketika bersetubuh. Lelaki ketika balik dia akan keluar air mani. Okey. Okey, so saya rasa dah habis dah bab larangan ketika berhadas. Okey, baik. Saya rasa bolehlah stop lah sekarang ni sebabnya tak sempat nak masuk bab seterusnya iaitu haid, nifas dan istihadah. Okey. Haid, nifas dan istihadah ni nantilah minggu depan lepas lepas raya. Okay, lepas raya nanti Ustazah akan explain haid, nifas dan istihadah. Sebab ada setengah perempuan kita tak faham bab haid, tak faham bab nifas, tak faham bab istihadah. Dan tak boleh nak beza pula antara tiga penting. Nanti Ustazah akan explain lepas raya. Okey. Kalau macam tu dah habislah kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.